أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح العليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kali lagi kita mulakan yang mengucapkan kesyukuran. Pagi ni Rabu, ya, 7.15 kita mulakan perkongsian yang untuk menghabiskan pengenalan kepada kalimah di dalam ayat ke-9 surah Al-Baqarah. Ya. Jadi kita teruskan perkongsian. Skrin masih lagi rakan-rakan yang ada yang masih tengah masuk. So minta Haja Zabidah tolong masukkan dia orang ni, ya. Okey, kita share skrin seperti biasa dan kita mulakan dengan mengimbas kembali ayat yang kita kongsikan sekarang ialah ayat yang ke-9 dan kita sudah sampai ke hujungnya iaitu wama yash'urun. Hari ini kita akan kongsikan setelah kita melihat beberapa maklumat kepada kalimah yash'urun di dalam korpus dan juga dalam Al-Quran tafsir dan perkata tu. Sepatutnya sekarang kita sudah mengenal dia, ya. Ini kena mute-kan dulu. Okey, sekarang ni kita terus kepada leksi Logos, ya. Kita buka leksi Logos dan saya telah kopikan kalimah wama yash'urun tu ke dalam leksi Logos, dan kita meletakkan kalimah tu ialah kalimah yang ke-10, ya. Wama ni yang ke-9 dan akhir sekali yang ke-10, bermakna ayat 9 ni ada 10 kalimah, ya. Walaupun setengah-setengah kalimah tu adalah gabungan beberapa kalimah, ya, tetapi dalam ayat itu dia kira satu kalimah. Macam wama ni ada 2 kalimah ni sebenarnya, tapi dia bergabung menjadi satu kalimah di dalam ayat ini, iaitu kalimah yang ke-9, ya. Jadi ke-10 ialah yash'urun. So yang pertama sekali kita cuba kenalkan kalimah ni dengan membahagi-bahagikan bahagian dia, pembahagian ataupun kita panggil komponen, ya. Komponen lebih saya lebih suka menggunakan komponen lah, ya, maknanya pecahan-pecahan dia, ya. So kita buatkan catatan di bawah tu, ya, kita panggilkan komponen. Kalau bahasa Jawinya kita komponen, kita tulis sebagai kaf, waw, mim, waw, waw, nun, nun, komponen, ya, daripada bahasa Inggeris tu, ya. Komponen bunyi macam komponen, ya, komponen pula, tapi maksud dia lah komponen lah di sini, ya. Komponen kalimah yash'urun, ya. Kita nak buat perkongsiannya secara detail sikit supaya tuan-tuan boleh ikut perbincangan kita, ya. Jadi bila banyak kali mengikut ini sepatutnya boleh, ya, memahami apa yang kita bincangkan, ya. Sekarang kita bincangkan komponen. Komponen tu apa bermakna? Yash'urun ni kalau kita pecahkan kepada bahagian-bahagiannya, bagaimanakah dia
bagaimanakah rupa dia ya. Jadi kita pecahkan dia kepada dua, iaitu yash'uru dengan waw nun. Ini dipanggilkan komponen. Maknanya dia ada dua komponen lah. Dua komponen. Pertama, komponen yash'uru tu, yang ni lah kata komponen kata kerja dia, ya, iaitu fi'il mudhari' maklum wazan satu, ya, yang bermakna inilah dia punya kata terbitan. Komponen yang pertama tu adalah kata terbitan dia. Komponen yang kedua tu adalah tambahan kepada kata terbitan. Dan waw nun tambahan tu adalah apa? Pelaku kepada kata kerjanya. Ya, sebab setiap kata kerja ada 3 komponen. Satu, pelaku yang ini. 2, kata kerja dia, perbuatan dia yang ini. Dan komponen yang ketiga ialah masa. Masa tu kita lihat, kita akan kenal dia dengan melihat jenis kalimah tu dan i'rab dia, barulah kita akan tahu masa dia, ya. Dalam konteks ni, masa dia ialah perbuatan ni berterusan berlaku dan berterusan berlaku. Itu konteks masa dia, ya. Dengan mengenal jenis dia dan wazan dia, jadi kita tahulah masa dia tu. Jadi kalau kita nak terangkan komponen ni, kita boleh terangkan, letakkan kolon. Yash'uru ni ialah fi'il mudhari' mim ra ain. Fi'il mudhari', kemudian fi'il mudhari' dia ada dua, ada maklum dengan majhul. So kena statekan, kena sebutkan, ya, sama ada maklum ataupun majhul. Dalam konteks ni dia ada maklum, so masukkan maklum. Jangan lupa, sebab kalau tidak dia masih lagi tidak tepat, ya. So kalau dia maklum, masukkan dia, iaitu maklum. Dan tanda daripada ya baris atas tu, nanti saya akan bukakan template dulu, ya, sebab kadang-kadang kita nak gunakan template tu, kita buka template dia dulu. Kita nak rujukkan kepada template ni. Fi'il mudhari' maklum dia mengambil acuan yang ni, ya. Yang ni yaf'alu tu. Jadi yaf'alu ni adalah wazan satu, ya. So jenis dia fi'il mudhari' maklum, tapi wazan dia wazan satu, ya. Dua-dua ni kena nyatakan sekali supaya kita menerangkannya dengan baik, ya. So jadi kita masukkan maklum dengan wazan dia sekali. Wazan dan adalah tadi wazan satu. Kita ambil satu di sinilah, itulah, ya, dia wazan satu. Kalau tak nak space kat sini, kita buangkan space, ya, wazan satu. Kemudian dia ada ada i'rab dia. Jangan lupa i'rab, ya. Ra baris depan ni menunjukkan i'rabnya yang marfu'. Mim, ra, fa, waw, ain. Dia ada i'rab, sebab i'rab tu akan memberi impact kepada status perbuatan tu. Kalau ada yang mansub, kena tuliskan mansub. Kalau ada yang majzum, kena nyatakan majzum. Tapi dalam konteks ni dia marfu'. Tanda marfu' ialah ra ni yang baris hadapan ni. Sekarang ni kita menerangkan komponen yang pertama ni, yash'uru. Kemudian tanda campur tu kita boleh letakkan sebagai dan. Sebab dia ada dua komponen, ya. Dan waw nun apa ni? Waw nun ialah fa'il dia, ya. Fa'il dia. Fa'ilnya sebenarnya adalah di hadapan ni, ya ni, ya. Tetapi ya tu telah dimasukkan ke dalam komponen yang pertama tu. Dan kita boleh nyatakan, bila nak menyatakan waw nun ni sebagai fa'il, kita akan kaitkan dia dengan ya sekali, ya. Kalau waw nun saja tak mencukupi, sebab fi'il mudhari' dia bermula dengan fa'ilnya di hadapan tu, yang dipanggilkan ya mudhari'ah tu adalah fa'il dia
dan dia bergabung dengan waw nun menjadikan fa'ilnya yang jamak, ya. Nah, jadi kita terangkan dan fa'ilnya, ya. Dan fa'ilnya. Nya tak ada sini, kita tulis fa'il saja. Dan fa'il. Okey. So, dan fa'il, kita bracketkan fa'il tu apa dia? Ya, kita letakkan, caranya ialah kita masukkan ya ni, maknanya fa'il tu bukan hanya waw nun saja, ya. Untuk menceritakan waw nun tu, kita ambil ni ya ni. Ya, lepas tu kita dot kan, sebab apa? Ya ni, ini dot ni maknanya ya dengan waw nun yang di tengah tu kita dot kan, ya, yash'urun tu. Kita ambil ya dengan waw nun tu, kita nyatakan dalam bentuk ya yang dipasangkan dengan waw nun. Itu maksud dia, ya. Kita tengok dua tu sekali, bukannya waw nun saja, ya. Sebab kadang-kadang kita lihat depan ni ta, kita kena tulis ta dengan waw nun. Inilah fa'il dia. Okey. Fa'il itu ialah pelaku, ya, pelaku kepada kata kerja tadi, orang yang membuat perbuatan tu. Jadi fa'ilnya ialah ya bari atas ni dengan waw nun bari atas. Itulah fa'ilnya. Dan fa'il tu dia ada dia punya ciri-ciri dia. Ya, sebab dia adalah kata nama, mesti ada ciri-ciri dia. Pertama, ciri-cirinya dari segi dari segi jantina. Ya, jantina ialah muzakkar min zal kaf, tasydidkan dia muzakkar. Kemudian waw nun menunjukkan bilangannya yang jamak lah, ya, jamak. Jamak jim, mim, ain. Itu ramai, maknanya bukan seorang. Kemudian setiap fa'il ada i'rab dia. Dan semua fa'il akan mengambil i'rab yang marfu'. Mim, ra, fa, waw, ain. Dia pun marfu'. Jadi bermakna kata kerja ni dalam status yang marfu', dan fa'ilnya pun dalam status yang marfu'. Ya. Kalau tuan-tuan tak nak sebut fa'il marfu' pun tak mengapa, sebab memang default dia marfu'. Kalau tak sebut tu bermakna dia adalah marfu', sebab dia tak boleh mengambil i'rab yang lain. Dia tidak boleh mansub, dia tidak boleh majrur, dia tetap marfu'. Tetapi fi'il mudhari' ni kena nyatakan, ya, sebab fi'il mudhari' boleh mengambil i'rab yang lain. Dia boleh mengambil mansub, boleh mengambil majzum. So kalau dia marfu', kena nyatakan marfu', ya. Yang mana berbeza dengan fa'il. Fa'il kalau kita tidak nyata, bermakna dia adalah marfu', ya, dan dia tidak mengambil i'rab yang lain. Tapi kalau nak lebih jelas, kita masukkan sekali dalam penerangan tu, ya, untuk menerangkan komponen-komponen. Jadi bila kita dah terang komponennya, sepatutnya kita dah lebih kenal dia lah, ya, dan boleh menerangkan. Penerangannya akan berkait dengan cerita dalam komponen tu. Maknanya jenis dia ialah apa? Fi'il mudhari' maklum, wazan satu yang marfu', dan fa'ilnya ya waw nun muzakkar jamak dan marfu'. Maknanya komponen sendiri ini pun sudah menerangkan, ya, kalimah yash'urun itu. Jadi bila kita faham tu, kita boleh terus buat langkah seterusnya, itu pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah, ya. Kalau nak buat penerangan pun boleh, ya. Kita copy saja yang atas tu, jadilah dia penerangan, ya. Penerangan kepada kalimah mungkin kita letaklah sebagai step dia lah, ya. Penerangan
Yang ni kena gunakan apa? Jawi ya. Kita ambil jawi lah. Pa, non, ro, alif, nga, non. Penerangan. Kopikan dia. Ya, masukkan ke sini. Penerangan kalimah sama. Yang syurun tu kita copy saja di sini. Kita nak tunjukkan proses ni step by step. Ya. Supaya tuan-tuan dan puan faham apa ya. So penerangan sebenarnya samalah dengan yang komponen kita dah menerangkan komponen tu, sepatutnya penerangan kepada komponen tu boleh menjadi penerangan kepada kalimah. Ya. Jadi kita fi'il mudhari' maklum wazan 1 marfu', kita cuma tukar sini saja ya, sebab dalam komponen kita letak tanda campur tu kita gunakan dan, tetapi bila kita gabungkan dia kita gunakan dengan. Dengan itu bezanya komponen dengan penerangan ya. Jadi kita tukarkan dan ni kepada dengan tu saja. Ambil jawi dia dal, nga, non, dengan ya, kopikan dia, bawa ke sini, tukar dan ni kepada dengan. Ya, kalau tidak sama saja dengan komponen. So apakah beza dia? Beza dia ialah dalam keadaan bergabung ni, tidak ada tanda campur ni, kita tak gunakan dan, kita gunakan dengan. Mana dia sudah bergabung ya. Jadi penerangan kepada kalimah ialah fi'il mudhari' maklum wazan 1 marfu' dengan fa'il. Fa'il. Kalau tuan-tuan nak gunakan nya di sini boleh ya, pergi ke jawi tadi, ambil nya, iaitu sini ada tak nya lain yang ni ya, fa'ilnya ni, kopikan dia, bawa ke sini ya, fa'ilnya ya. Nanti 20 hari bulan Julai kita akan mengadakan workshop menggunakan leksi logos ni ya. Kalau tuan-tuan ingin menyertai workshop tu, macam mana nak menggunakan leksi logos secara praktikal, nanti boleh daftar dengan admin kita ya, kontak admin, nanti dia akan hantarkan link pendaftaran tu ya. Kita buat satu hari jam 2:30 hingga pukul 4 petang kita buat secara praktikal supaya tuan-tuan dapat pakaikan leksi logos ni secara lebih mahir ya. Penulisan bukan saja Al-Quran tapi juga penerangan-penerangan yang kita gunakan dalam kelas-kelas kita. Seperti di pagi ini kita menerangkan semua ni gunakan leksi logos. Jadi ini penerangan, kita dah buat komponen kalimah, lepas tu penerangan kalimah. Lepas tu kita akan buat akhir sekali pembentukan kalimah ya. Sama juga letakkan tajuk dia tu pembentukan fa, mim, ba, non, ta, waw, qaf, kaf, nun. Itu pembentukan kalimah. Sama je, kita ambil kopi sajalah sebab kita nak membuat pembentukan kalimah apa? Yash'urun. Ya, yash'urun. Okay. Dan kita tahu pembentukan kalimah dia bermula dengan 3 huruf akar. So semalam kita dah tunjukkan di mana kita mendapat 3 huruf akar tu, ialah tuan-tuan pergi kepada kalimah itu sendiri, tekan di sini, kita dapat huruf akar dia ni, shim, ain, ro ya. Shim, ain, ro, itu 3 huruf akar dia. Lepas tu kata dasarnya di mana, tekan di sini, klik untuk selanjutnya, kita dapati huruf kata dasarnya sama dengan ijaan sya'ra tu. Ya. Dalam paparan ni dia bukannya huruf kata dasar, dia adalah fi'il madhinya ya, kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi. Tetapi ijaan dia sama dengan, kalau kita kenal fi'il madhi wazan 1, ya, itu jugalah kata dasar dia. Ya, so kita gunakan sya'ra ni sebagai kata dasarnya nanti dalam pembentukan ya. So kita ambil 3 huruf akar dulu, iaitu shim, ain, ro. Ini shim, asingkan dia, shim, ain, inilah 3 huruf akar ya. Ini dipanggilkan huruf akar.
Dan kalau kita nak menerangkan dalam bracket pun boleh, ya, sebagai penjelasan. Yang ni apa dia? Huruf akar. Melayu dia hijau huruf is ha, waw, ra, wa, fa. Itu huruf, ya. Kalau Arab dia harfun. Alif, kaf dengan ra adalah akar. Itu shim, ain, ra. Step pertama. Step kedua, kita letakkan kata dasar. Kata dasar kita dah lihat tadi. Kalau kita tidak lihat situ, kita boleh gunakan teknik dia, iaitu kita buat, kita gabungkan tiga ni dan kita bariskan dia. Itu cara nak membina kata dasar. Shin ni baris atas, ain tu baris atas, dan ra pun baris atas. Inilah yang dipanggilkan kata dasar. Ya. Kaf, alif, ta, dasar. Kata dasar. Okay, kata dasar kita kena beri makna dia, ya. Sebab daripada makna kata dasar lah tu kita akan boleh memberi makna kepada kalimah tu nanti, ya. Jadi kata dasar ada dalam bentuk kata kerja. Jadi sya'ara ni maknanya menyedari. Ya, makna dia ialah menyedari. Kita pergi kepada Jawi, kita tuliskan menyedari, dia menggunakannya, nya ini. Kita tengok sama ada nya ni, menyedari. Bukan. So, that mean dia guna nya satu lagi, yang ni lah. Menyedari sebab apa? Kalau dia sebab nya tu mengambil dari bawah, so nya yang ni kalau dia sebelah bawah dia akan turun ke bawah. Tapi yang ni ialah sa, bukan nya, ya. So nya yang ni lah. Menyedari, ra, ya. Tu maknanya sya'ara. Menyedari. Balik kepada leksi logos tadi, kita letakkan makna dia di situ supaya kita tahu apakah makna asas kepada kalimah ni, ya. Jadi sya'ara maknanya menyedari. Dia adalah kata dasar. Kemudian step ketiga kita buat kata terbitan dia. So untuk membentuk kata terbitan tu kita perlu menggunakan acuan fi'il mudhari' maklum wazan satu yang marfu'. Kena gunakan acuan tu barulah menjadi kalimah yash'uru ni, ya. So kita acuan tu kita dapat di mana? Di template yang ni lah, iaitu fi'il mudhari' maklum wazan satu, ya. Dia ada tiga, ada yaf'alu, ada yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Jadi yang mana satukah kita nak gunakan, kita akan lihat huruf kedua di dalam kalimah tu, ya. Kalau kita tengok huruf kedua dalam kalimah tadi ialah ain baris hadapan, ya. Tengok di sini, ya, ain tu baris hadapan ni, ain baris hadapan. Jadi acuannya kena ambil di mana huruf kedua juga baris hadapan, ya. Sebab dia ada tiga wajah di situ, ya. Yaf'alu ain baris atas, yaf'ilu ain baris bawah, yaf'ulu ain baris hadapan. Jadi bermakna kita akan lihat mana arrow sini, kita akan lihat ain baris hadapan. Yang inilah. Jadi bermakna acuan yang kita perlu ambil ialah yang ketiga, iaitu yang ni, ya, iaitu yaf'ulu, ya, yaf'ulu. Kita lihat baris kedua di dalam kata terbitan dia, ya, bukannya dalam kata dasar, dalam kata terbitan. Okey. So kata terbitan ialah yash'uru ni, ya. Dia ain baris depan, jadi kita gunakan acuan yaf'ulu.
ya bari atas, fa yang sukun, ain bari depan, lam bari depan. Nah, itu acuan dia. So, dengan menggunakan acuan tu, dia akan membentuk kata terbitan dia, iaitu shim ni gantikan fa, ain gantikan ain, mengambil ain bari hadapan, ra gantikan lam. Ya. Lepas tu dia ada ya hadapan ni, dia jadilah kalimah yash'uru. Kopikan dia ke sini, gantikan fa ni ganti dengan shim, ya. So fa sukun gantikan shin yang sukun, jadi shim yang sukun lah. Ain gantikan ain, dia jadi ain dan mengambil baris hadapan, so ain baris hadapan. Lam ni gantikan dengan ra, ya. Kita gantikan ra, tapi dia akan mengambil baris hadapan. Jadi kalimah kata terbitan ialah yash'uru, sama dengan komponen ni. Nah, ya. Nah, itu yash'uru. Kemudian dia masih lagi kata terbitan dalam bentuk bilangan yang mufrad, singular, ya. Sedangkan yash'uru ni dia plural. So apa kita buat? Jadi yash'uru ni kita tambahkan dengan waw nun. Okey, tambahkan dengan komponen yang ni tadi, ya, iaitu fa'il dia tu di selepas yash'uru, jadilah dia kalimah yash'uruna, ya. Kalau nak type pun boleh, kalau tidak kita kopikan yang ni, bawa ke sini, kita buangkan tanda campur tu, sebab kita nak menggabungkan, makna kita buangkan, sorry, bukan yang tu, yang ni lah, yash'uruna, ya. Jadi samin maknanya sudah siaplah pembentukan kalimah dia sama dengan ni, tapi kita masukkan masukkan sekali wama ni, sebab dia kalau yash'uruna tu dia masih lagi tergantung, ya. Dia tergantung sebab dalam ayat tu dia nak negate, dia nak menidakkan. Jadi sebelum tu kita apa dulu, ya, kita berikan terjemahan dia dulu. Yash'uruna ni kita sudah boleh beri terjemahan. Ini kita spacekan sikit. Daripada menyedari tadi, maknanya fa'il dia adalah mereka sentiasa menyedari. Itu makna kepada yash'uru. Mereka, dia marfu'. So marfu' dia bermakna sentiasa. Non, ta, ya, alif, sin, sentiasa menyedari. Maknanya memang dia conscious lah akan perbuatan dia tu, ya. Dalam sebelum dia dinegitkan, ditidakkan, dia sentiasa menyedari. Space kita buangkan sikit. Ini makna yash'urun, ya. Kemudian baru kita tukarkan kepada wama yash'urun dalam konteks ayat tu. Kita copy je daripada atas ni. Wama, untuk melengkapkan perbahasan kita, ya, dalam ayat tu dia kata wama yash'urun, bukan yash'urun saja, ya. Dia dinegitkan oleh wama ni, so wama ni kena bawakan sekali supaya dia memberi makna yang tepat kepada kalimah di dalam konteks ayat itu, ya. Jadi wama adalah sedangkan, ya. Wama kita dah buat sebelum ni, kita beri makna dia sedangkan, ya. Kita sedangkan kita memerlukan leksilogos yang jawi, ya. Sedangkan ialah sin, dal, ngaf, nga, kaf, non. Sedangkan kita copy yang ni, bawa ke leksilogos ni untuk memenuhi makna wama yash'urun ialah sedangkan mereka, sedangkan ma tu adalah tidaklah, mana tidak, ta, ya, dal, tidaklah, lam,
Ya, tidaklah. Sedangkan tidaklah, yang syurun ialah mereka sentiasa menyedari. Okey, tapi bila kita kata, bila kita negate dia, kita tak perlu lagi sentiasa ni, ya. Sentiasa ni dia understood saja, ya. Kalau tidak, ayat tu dia janggal sikit bunyi dia. Sedangkan tidaklah mereka sentiasa menyedari, ya. So kita buangkan sentiasa tu, melainkan dia dalam positive mode kita letakkan sentiasa, tetapi kalau dalam negative mode kita buangkan sentiasa tu, tapi dia punya impact masih sama, ya. Maknanya keadaan mereka yang tidak menyedari itu adalah berterusan. Sedangkan tidaklah mereka menyadari. Itulah keseluruhan perbincangan kepada kalimah wa ma yash'urun tu. Daripada kita bahaskan komponen dia, kita buatkan penerangan dan kita buatkan pembentukan kalimah. Bila dah siap ni kita boleh simpan lah, ya. Simpan sini, tuan-tuan tengok dia macam terlindung sikit, ya. Terlindung ni disebabkan kotak ni ataupun frame ni frame kecil, ya. So kita tukarkan kepada large frame ni untuk melihat keseluruhan catitan tu, ya. Tekan saja large frame, so dia akan dapat frame yang lebih besar. Dan kalau kita nak besarkan sikit pun tak mengapa, ya. Kita gunakan control dengan scroller dekat mouse tu, ya. Kita boleh besarkan untuk simpanan kita, ya. Kita boleh adjust yang mana yang saiz yang bersesuaian lah, ya. Kalau yang ni kita rasa apa ni, dia punya line tu dia boleh lari, kita boleh adjust dia, ya. Kalau yang ni semua dia dalam satu line sajalah, dia lebih kemas. Mungkin kita simpan yang ni lah, ya. Kita simpan yang ni dengan menggunakan print screen on the computer tu, dia akan simpan dalam screenshot. Jadi besok kita boleh gunakan screenshot, ya. Yang ni kita tekan print screen. Sekali lagi, print screen. Dia dah simpan kat screenshot tu. Sekiranya kita nak gunakan sekali lagi dalam next program besok, kita boleh simpan dia dan boleh copy balik. Kita simpan dia di dalam Word, ya. Dalam Word ni, ya, kita boleh simpan dia di belah bawah ni, copy dan pastekan dia, ya. So ini simpanan yang kerja kita hari ini. Kita simpan dan sekiranya kita nak besok, kita copy je daripada sini lah. Okey, so kita buat dua simpanan. Satu dalam Microsoft Word template. Yang kedua tadi kita dah buat dia di dalam screenshot, ya. Kalau kita buka screenshot ni, tuan-tuan akan lihat hari ini punya yang ni lah, ya. Kalau kita buka di sini, tuan-tuan akan dapati apa yang kita buat tadi kita telah simpan sini. Kalau kita nak buat adjustment sikit, kita boleh buat cropping, ya, buangkan mana-mana yang tak perlu tu, ya, supaya dia lebih kemas lah, ya. Lebih kemas. Kalau nak kotak tu sekali, kita buat macam tu, ya. Ini simpanan kita dah cropkan sekali dan kita savekan dia. Jadi mana apa ni, gambar-gambar yang lain tu dia akan keluarkan daripada simpanan tu, ya, supaya dia lebih kemas. Kalau kita nak besarkan pun kita boleh adjust saja, ya, saiz dia ni. Boleh adjust dia punya saiz tu, ya. Okey, cukup untuk hari ini. Dah sekarang 7.50, ya. Kita boleh sudahi perkongsian kita di pagi inilah. InsyaAllah kita akan sambung besok menghabiskan terjemahan isi kandungan keseluruhan ayat tu, dan mungkin kita akan kaitkan dia dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ya, supaya tujuan kita ialah akhirnya
kita boleh menterjemahkan ayat tu walaupun kita tidak melihat terjemahan. Itulah tujuan kita mengadakan program yang dibawa oleh QHS Academy. Kita tak mahu kita membaca, kita bergantung kepada terjemahan sedangkan kita tidak betul-betul mengenalkan kalimah ya. So kali ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Terima kasih.